Siapa dah ready, tolong komen ready. InsyaAllah Ustaz nak share ni, bukan setakat share, Ustaz akan rungkaikan sikit, cerita sikit. Lebih kurang 30 minit saja masa Ustaz nak. Masa kamu dengar baik-baik. Tips ni selalunya Ustaz akan ajarlah kepada pesakit Ustaz yang datang di pusat rawatan selalunya. Allahumma salli ala Mustafa Allah. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana dhunubana liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna min awliyaika muttaqin wa hizbika muflihin wa ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahil alamin. Baik. Okey, 1.2k mata memandang sekarang. Terima kasih yang dah join. InsyaAllah siapa yang dah ready untuk join, untuk nak tahu pasal ilmu 47 jenis tips ni, kalau kamu amalkan, insyaAllah kamu akan terhindar daripada masalah gangguan jin. Syaratnya kamu beramal bukan salah satu, kalau boleh 90% daripada apa yang Ustaz nak ajarkan ni. Siapa on, tolong komen, saya on. Ustaz nak share pada anda semua ilmu ni. Siapa nak tahu pasal ilmu ni, tolong komen, saya nak tahu Ustaz. Tolong komen on. InsyaAllah Ustaz akan share pada anda semua. Semoga apa yang Ustaz nak ajarkan kamu semua hari ni dapat manfaat. Kalau on, tolong komen on. Ustaz nak tengok. Okey, on ramai dah on Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, semua dah on Okey, baru 5 minit live no. InsyaAllah nanti ada masa Ustaz akan buat live untuk rawatan, sisi rawatan, insyaAllah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kalau dah ready tolong catik apa yang Ustaz nak share hari ni, tolong catik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mulakan Okey, kita mulakan dengan baca surah Al-Fatih dahulu Kalau sekejap, apa komen ni? Sekejap, baca sikit. Kalau kita pakai cincin, jin takut juga ke? Jin tak takut jin tak takut, tapi kalau kita niat pakai kerana sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, jadi benda tu, setiap sunnah tu ada apa? Ada sir dia. Jadi jin takut dengan sunnah tu, bukan dengan cincin tu. Sebab kita ikut Rasulullah, jin takut. Siapa-siapa yang mengikuti jejak Rasulullah, jin takut. Boleh. Siapa yang ikut jejak Rasulullah SAW, jin akan takut. Jin akan lemah. Jangan nak betul duduk. Okey. Okey, sekarang insya-Allah Ustaz akan mulakan tips yang pertama. Dengar baik-baik. Ni ramai yang orang buat khususnya sekarang lah, ramai yang buat kaedah ni. Ustaz selalu pesan dekat Ustaz punya pesakit, tolong jangan sidai kain dalam bilik air. Dengar baik-baik. Tips yang pertama adalah jangan sidai baju dalam bilik air, sebab jin akan masuk ke dalam baju tersebut, yang akan duduk dalam baju tu. Sebab dia stay bilik air Bila kita pakai, kita pun akan mudah terkena gangguan. Dengar baik-baik. Bilik air adalah rumahnya bangsa jin. Boleh? Rasa macam tak komplit kan? Tak apa, insyaAllah. Ustaz selang-selang. Nanti Ustaz sampai 10, Ustaz akan berhenti, Ustaz akan baca istighfar. Kedua adalah jangan biar baju disidai di luar rumah yang berembun, yang kena embun. Biarkan di luar, esok basuh balik, baju jemur balik. Kalau dah kena embun tu, jangan kamu masuk dalam rumah balik. Yang ni biarkan dia kat luar, tak apa. Jangan angkat. Nanti kamu basuh balik. Sebab embun tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nanti dia akan ikut masuk dalam rumah sekali benda tu. Ambil sebelum maghrib. Jangan lepas maghrib tu. Selalunya kalau Ustaz sidai baju, lepas waktu maghrib tu Ustaz akan basuh balik lah. Sebab takut terkena ain jin pandangan-pandangan jin, pandangan mata, semua macam-macam lah. Kita tak tahu. Tapi waktu dia aktif tu, lepas asar dan ke atas tu, kalau boleh lepas asar tu angkatlah kain. Jangan dibiarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Nombor 3, jangan biar nasi bertaburan di lantai. Itu jadi makanan jin. Nasi-nasi yang bertaburan di lantai itu akan jadi makanan jin. Seolah-olah kita menjemput mereka. Kita tabur-tabur makanan tu, bersepah-sepah tu. Seolah-olah menjemput mereka. Jin ataupun syaitan ni masuk ke dalam rumah, habis makan malam pun juga kena bersihkan. Sebab benda ni masuk dalam rumah. Jangan dibiarkan makanan tu terdedah. InsyaAllah. Nombor 4, tulis balik. Apa yang Ustaz cakap ni, tulis balik pada ruang komen. Jangan buka tingkap atau pintu waktu maghrib. Bila orang dah azan tu, orang nak azan tu, cepat-cepat tutup. Masa nak tutup tu baca zikir. Zikir apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, ataupun Bismillahi Allahu Akbar. Nak tutup, niat balik. Ataupun dengan selawat Al-Fatih ke, Nahariyah, Tafrijiyah ke, insyaAllah. Nombor 5, banyakkan bersedekah untuk hindar penyakit, termasuk penyakit hati, hasad, dengki. InsyaAllah kita banyak bersedekah ni, insyaAllah. Nak lagi orang sekitar kita, orang dekat-dekat dengan kita, jiran kita ke, adik-adik kita ke, sedekah. Sedekahkanlah makanan-makanan, ataupun kalau boleh harta lah, dekat orang-orang terdekat dengan kita kalau boleh. Yang paling penting jiran kita, orang dekat-dekat rumah kita, jiran kita. Boleh? Jiran-jiran rumah kita. Ni penting sebab sedekah ni ada sir dia, ada rahsia dia. Bila kamu banyak keluarkan duit harta kamu, insya-Allah dia akan jadi pembersih. Akan dikabulkan doa kamu, insya-Allah. Okey. Nombor 6, berhenti seketika ketika perjalanan dalam waktu maghrib. Waktu maghrib merupakan zon merah. Kalau kamu jenis yang dah kena gangguan, ada saka, ataupun memang dah banyak kali kena sihir, hati-hati. Banyak iblis syaitan ni berkeliaran sehingga ke masjid atau kedai kopi. Singgah dulu di masjid atau kedai kopi. Boleh? Kalau boleh masjid lah. Boleh. Bunyi wisil. Kalau boleh singgah dulu di masjid. Jangan teruskan perjalanan, bahaya. Waktu-waktu ni adalah waktu yang mudah terkena gangguan nanti. Kita tak tahu di highway, di hutan tu banyak gangguan di sana. Kalau boleh singgah di RNR, rehat kejap, solat dulu, kita teruskan perjalanan. InsyaAllah. Okey. Nombor 7, jangan biarkan anak main di luar rumah ketika waktu maghrib. Waktu maghrib tu jangan biar main seorang-seorang main luar rumah. Kalau boleh waktu maghrib tutup semua tingkap, ambil wuduk, persiapkan pakai wangi-wangian untuk solat, ataupun duduk dalam bilik, duduk dalam keadaan yang baik untuk bersolat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Okey. Seterusnya, jangan bercakap dalam tandas. Kebanyakan orang selalu suka bercakap, menyanyi dalam tandas. Tandas adalah rumahnya jin. Umpama kita sedang bersembah dengan dia, berinteraksi dengan dia, last kali kenalah gangguan jin asyik, di mana jin telah bercinta dengan kita, jin telah suka kita. Sebab kita banyak sangat menyanyi dalam bilik air. Dia pula jadi juri. Sedang molek last kali jin tu pun jatuh cinta dengan kita. Bila jatuh cinta kita, kenalah gangguan jin asyik pula. Berkhayal lah apa semua. Itu semua adalah sebab kita tak jaga adab masuk tandas. Masuk tandas terus baca doa. Masuk tandas baca doa, keluar tandas terus baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk tu, baca terus. Biar terhindar daripada pandangan mata-mata jin ni. Kita tak tahu. Nombor 10, tutup kepala bila buang air besar. Tutup kepala. Ada benda, ada topi ke, pakailah apa benda, tutup kepala dah. Nak lagi wanita. Perempuan ramai yang jarang sangat tutup kepala ketika masuk tandas. Kalau boleh, pakai penutup kepala. Kalau tak pandai juga pakai penutup kepala, pinjam topi keledar ayah pakai masuk tandas. Pinjam cakap, abang nak pinjam topi keledar, abah nak pinjam topi keledar, apa nak masuk tandas. Pakai. Boleh. Syaitan akan ambil najis dan lumur atas kepala. Nanti kita susah untuk menghafal, otak kita jadi lembab disebabkan kita tak jaga adab ketika masuk tandas. Nombor ke-11, tutup makanan dan minuman ketika ditinggalkan. Walaupun dengan pen ataupun sudu pun macam ni kan. Contoh cawan kita tutup, terletak macam ni pun dah cukup, dah memadai dah. Syaratnya kita letak isyarat untuk tutup, ataupun ambil penutup lah. Makanan ke minuman ke, tutup, jangan tinggalkan terbuka. Sebab Ustaz nampak banyak di luar sana yang menjual di gerai-gerai, dia biarkan terdedah, tak ada orang jaga. Bahaya nanti
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa nak tutup tu baca bismillah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira nak buka jendela, nak buka rumah dengan bacaan bismillah tu. Orang panggil apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasihania tu. Banyak besar dia punya khasiat bismillah ni. Kalau tutup penuh lagi bagus. Tu dia. Kalau tutup paling kurang pun dengan sudu ataupun dengan sebatang siwak ke pen ke. Syaitan akan berak dan kencing dalam makanan yang terbuka lama. Nak lagi di kedai makan. Hati-hati. Hati-hati. Di kedai makan tu hati-hati. Jangan main apa? Sebab tu Ustaz kenal dulu siapa yang masak. Ustaz baru beli makanan kat luar. Susah sikit Ustaz nak makan. Sebab kalau biar terdedah nanti kita makan, nanti kita punya hati kita gelap. Susah untuk menghafal. Susah untuk kita beristighfar. Nak dekat dengan Allah susah. Ini antara sebab pemakanan kita. Okey. Nombor berapa dah? Nombor 12. Jangan makan makanan yang terbuka lama sebab dah jadi makanan syaitan. Kalau makanan itu terbuka lama, maka benda tu dah jadi makanan syaitan. Tu boleh ingat. Ya poin nombor 11 kot sebenarnya. Nombor 13. Jangan tidur kaki menghadap ke kiblat. Ni hati-hati. Ni adab tidur. Orang keluar dakwah dia tahu. Orang keluar tabligh dia tahu. Tidur mengiring ke kanan sebaiknya. Orang tidur mengiring ke kanan ni susah untuk disihir, susah untuk terkena sihir. Susah untuk terkena gangguan. Masa tidur tu niat sunnah. Badan dan muka hala ke arah kiblat sebaiknya. Sihir mudah masuk kalau kaki kita menghadap ke kiblat. Ia akan masuk melalui tapak kaki, melalui kaki. Ingat baik-baik. Kaki yang menghadap ke kiblat ni sihir mudah masuk. Kalau kita tidur mengiring ke kiri, sihir pun mudah masuk. Dengar baik-baik. Nasihat anak-anak semua. Boleh? Nombor 14, jangan gantung gambar yang berjangkit dalam tubuh, dalam rumah. Jangan gantung gambar yang bernyawa dalam rumah. Tak dengar? Jangan gantung gambar yang bernyawa dalam rumah. Maksud kat sini, gambar bernyawa ni adalah gambar yang besar-besar. Gambar kahwin, satu badan semua. Kalau gambar guru-guru kita, gantung kecil-kecil tak apa dah, cukup lah. Gantung. Sebagai kita nak, ingat, tak ada masalah. Tapi separuh, jangan mempenuh. Boleh? Sebaiknya lah macam tu. Tapi kalau boleh jangan gantung gambar yang bernyawa yang penuh. Nak lagi gambar orang bukan Islam, kafir. Gambar Ronaldo tengah sepak bola tu kan, gantung dalam rumah. Jangan. Nombor berapa dah? Nombor ke-15. Jangan pamerkan patung di dalam rumah. Ini banyak kali dah Ustaz ulang. Nak lagi YouTuber yang suka main figur semua tu kan. Letak gambar One Piece lah, Goku lah. Bukan tak boleh, minat tu minat, tak ada masalah. Tapi janganlah kamu display benda tu. Simpan bawah katil, tak ada masalah. Tu antara tips lah. Kalau kamu amalkan benda ni, insya-Allah sihir susah lah nak masuk. Tapi kalau kamu nak biarkan sihir masuk dalam rumah kamu, tak ada masalah. Letaklah patung apa-apa dalam rumah, tak ada masalah. Mungkin kamu jenis yang suka untuk suka pada sihir. Boleh lah. Hizib Bahar time start. Okey, insya-Allah kejap lah. Okey, nombor ke berapa dah? 16. Gunakan jam tawaf di rumah sebaiknya lah untuk dapatkan aura tawaf, pusingan dia tu. Jam tawaf ni, pusingan tawaf tu ada energi dia. Pusingan tawaf ni pusingan lawan arah jam. Jam berpusing ikut mana? Ikut sini. Sama juga nak minum air. Ustaz selalu nasihatkan kalau nak minum air, kacau air tu ataupun nak bilas, nak basuh nasi tu, pusing lawan arah jam. Jangan pusing ikut arah jam, lawan arah jam, ikut pusingan tawaf. Sebab pusingan tu adalah pusingan positif. InsyaAllah dia membangkitkan positif energi dan susahlah untuk terkena gangguan. Itu dia. Dengar baik-baik. Kalau boleh, belilah jam tawaf pun. Boleh. Nombor 17, amalkan ayat manzil. Manzil ni banyak, boleh download. Apps dia pun banyak. Pasangkan CD Ruqyah atau bacaan 30 juzuk. Nak lagi surah Al-Baqarah dalam rumah. Sebaiknya pasang. InsyaAllah. Boleh? Pasanglah. Nak mengaji kita tak ada masalah. So pasanglah sendiri. Biar CD tu mengaji. Dengar baik-baik. Sambil tu, jangan lupa untuk tekan emoji love sambil selawat. Itu dia. Nombor 18. Pasangkan CD dah beritahu dah. Nombor ke-19 ni basuh pada ini untuk perempuan. Basuh dia punya pad wanita sebelum buang dalam tong sampah. Kalau tidak, jin akan suka memakan darah tu. Dengar baik-baik. Ini untuk budak-budak asrama, warden semua kena jaga benda ni lah. Sebab tu budak-budak asrama ni banyak kena gangguan. Sebab mereka kumpul benda tu, buang satu tempat, jadi mudah terkena histeria semua. Hati-hati.
Pek wanita kena hati-hati. Okey. Nombor 20, jangan makan minum tangan kiri. Tu dengar baik-baik. Yang suka-suka duk guna tangan kiri, hati-hati. Jangan makan minum tangan kiri. Makan tangan kiri, jim makan tangan kiri. Nombor 21, basuh pinggan makan selepas makan. Basuh pinggan selepas kita makan tu, basuh terus, jangan biarkan kalau boleh. Sebab nanti makanan yang tersisa baki tu akan jadi makanan jin. InsyaAllah. Nombor 22. Okey, sebelum masuk nombor 22. Okey, Ustaz nak baca sikit lagi. Nombor 22, sediakan semburan air yang telah diruqyahkan untuk persiapan. Kalau ada apa-apa boleh digunakan. Ini dengan air kasturi syifa ke, contoh. Yang ni persiapan apa tu? Yang ni pagar rumah ke, nak buat apa ke, ada something tiba-tiba ada jumpa binatang ataupun mabang sihir, spray terus air ruqyah tu. Nombor 23, solat berjemaah dalam rumah bersama keluarga sekurang-kurangnya 3 kali seminggu kalau boleh. Kena ada solat berjemaah di rumah kalau boleh. Dengar baik-baik. Ini jarang solat masjid dah tak dah. Rumah pula tak solat jemaah pula. Nombor 24, masuk rumah bagi salam. Jarang orang masuk rumah bagi salam ni. So bagi salam. Assalamualaikum. Tak ada orang pun tak apa. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Itu salam dia. Lepas tu baca ta'awuz. A'udzubillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim alim. Dan masuk menggunakan kaki kanan. Okey. Faham tak ni? Doa dia macam mana tu Ustaz? Sekejap Ustaz letak. Kamu semua baca nah. Okey. Bagi salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Tu dia. Nanti jin-jin Islam ada yang menjawab salam lagi. Okey. Mana ni Ustaz dah pindah. Okey. Tu baca dah. A'udzubillah. Bismillahis-sami'il alim. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Okey, nombor 25. Jangan tidur antara asar dan maghrib. Zon orange atau zon orang panggil zon kecerdikan. Kalau kita tidur akan jadi lembab. Masa-masa inilah banyaknya zikrullah. Kalau kita di Yaman tu selalunya masa-masa ni orang akan baca azkar, baca zikir. Zon-zon macam ni janganlah kamu duduk sedap duduk tidur, duduk peluk bantal kan. Nombor 26. Peluk isteri ataupun suami setiap kali bangun pagi. Tu dia, insya-Allah. Akan bangkit kan kita susah untuk terkena sihir pemisah. Tanda-tandanya bila kita nak peluk isteri kita, dia tak bagi tu tanda dah kena sihir pemisah tu. Itu kena ain. Peluk dan cium anak bila hendak tidur. Bila anak tengah tidur tu kak, pergi dekat dia, ambil tapak tangan kanan letak atas dada sambil baca Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Tu baca tu. Ataupun baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah anak kita mudah bertutur, mudah untuk faham ilmu agama nanti. Okey, bacakan Al-Fatihah dan tiup di ubuk-ubuk anak. Masa bila nak tidur atau baca selawat tafrijiyah, tiup di ubun dia. Contoh ni ubun tiup. Macam tu. Jangan malas. Buat macam ni insya-Allah. Manfaat dia besar. Okey, nombor ke-29. Kita baca istighfar kabir dulu. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum ghafara az-zunubi zal jalali wal ikram wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi kulliha wa zunubi wal asam wa min
harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmada minaz zambil lazi a'lamu Allah wa minaz zambil lazi la'alamu adada ma ahata bihi ilmu wa ahsahu kitabu wa khattahul qalamu wa adada ma awjadatul qudra wa khasasatul iradat wa midada kalimatillah kama yanbaghi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa kama yuhibbu rabbuna ya radha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Okay. Nombor 26, peluk isteri atau suami setiap kali bangun tidur. Nombor 27, peluk dan cium anak. Nombor 28, bacakan surah Al-Fatihah semua. Rabbi surah li, baca selawat terfirjiyah ke apa ke anak, insya-Allah. Nombor ke-29, genggam beras. Macam masa genggam tu baca Allahumma selawat terfirjiyah 3 kali ataupun selawat biasa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah sampai habis. Lepas tu kacau ikut tawas. Tawaf. Masa kacau tu ikut tawaf. Tadi pusingan tawaf. Lawak arah jam. Setiap kali nak masuk tu niat untuk kebahagiaan. Baca doa apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina min ladunka rahmatan hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tiup air. Tiup tu insya-Allah. Berah tu, air tu, makanan tu akan jadi berkat. Jangan makan organ dalaman binatang. Contohnya hati. Kalau boleh jangan makan lah. Sebab hatinya ayam ni takut hati kita jadi keras, jadi macam ayam pula lagi. Boleh. Letak ais pada pipi sekali-sekala. Okey. Mana kita letak ni akan jadi orang panggil apa? Terapi kita nanti. InsyaAllah. Orang panggil zon imunisasi orang kata. Tapi Ustaz tak pernah buat lah. Kalau ikutkan orang share cakap macam tu. Mandi air sekali-sekala. Mandi air selepas sebelah malam untuk keluarkan haba panas dalam badan dan kebaikan organ dalaman. Ais ni lah. Ni boleh buat lah insyaAllah. Ni umum lah, Ustaz tak cerita apa tak apa ni. Semua dah tahu. Nombor 33, mandi garam pagi dan petang kalau boleh. Kalau boleh lah mandi garam maknanya. Kalau boleh mandi limau garam yang Ustaz ajar kan. Pagi mandi, petang mandi insyaAllah. Dia akan naturalize badan kita. Ataupun dia sanitize badan kita daripada gangguan-gangguan jin tu lah. Yang melekat timpilan body jin tu. Nombor 34, pakai wangian sebelum tidur. Jin tak suka dengan wangian. Kalau boleh cari kasturi syifa. Macam ni. Kalau boleh cari kasturi syifa. Kalau boleh lah. Tak ada masalah. Ustaz saya tak mampu lah nak beli kasturi. Ustaz datang ke office Ustaz. Ustaz bagi free je. Cakap saya tak mampu. Ustaz bagi free je. Cari kat mana-mana nak cari. Digalakkan berhubungan dengan suami isteri kalau boleh 3 kali seminggu. Kenapa? Sebab kat sini ia berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasih sayang, mahabbah, emosi. Kalau boleh buat macam tu insya-Allah. Besar dia punya manfaat dia. Dekat emosi isteri dan emosi suami juga insya-Allah akan terjagalah. Orang panggil apa, nafsu terjaga, akan terjaga juga kualiti ibadah kita, dapat fokus. Kalau tidak nanti mari gangguan tu, duk tusuk-tusuk kepala kita, duk suruh ingat benda tak baik. Nombor 36, dilarang berhubungan dengan suami isteri dalam tanda sebaiknya jangan buat macam ni. Tak boleh. Sebab situ adalah rumahnya jin, tempatnya jin. Jin duk tengok nanti. Tak malu. Nombor 37, kalau boleh
Membakar bukhur di ruang tamu rumah, terutamanya apabila menghampiri waktu maghrib. Sunnahnya kalau dia amal selalunya lepas maghrib dan ke atas dia akan bakar bukhur. Tadi ya. Tak tahu ke bukhur macam mana? Mana tu bukhur itu? Saya tunjuk. Nanti beli luban, nama dia luban. Dia macam Arabic gum, bukan Arabic gum tapi dia luban. Orang panggil kemiah Arab apa tak tahu dah. Nanti asap dia tu akan meremove negative energy dalam rumah kita. Boleh? Okey. Ni contohlah ustaz punya ni. Ni ustaz punya bekas lah. Dalam ni letak dia punya apa? Arang dia. Arang dia pun ada jual. Nanti belilah majlis ni wangi semerbak. Ni dekat Maiden murah je. Jangan cari mana-mana, cari Maiden je. RM70 je. RM65 boleh dapat lah. Ni. Majlis. Ni Arabic gum. Bukan Arabic gum, ni luban nama dia. Dia macam Arabic gum. Ni dia. Cakap luban ataupun orang panggil kemian Arab apa. Tapi bau dia bukan macam kemian. Bau dia damar kayu getah kayu. Tak nampak. Sekejap. Okey. Kalau kat Yaman dulu, orang perempuan kalau dia tengah pregnant, dia makan benda ni. Dia gigit. Anak akan jadi cerdik. Kalau ayah jangan makan lah. Takut terlebih cerdik. Okey. Nombor 38. Asap makanan jin ke? Memang asap makanan jin. Kalau asap yang busuk, kalau asap yang wangi akan jadi haruman. Boleh. Kalau kamu pergi Mekah, Madinah, kamu jangan terkejut. Tiba-tiba Pak Arab bawa macam ni berasap. Dan ingat dia nak panggil jin. Tak, itu adalah wangian. Wangian pula. Wangian. Pergi Masjid Nabawi, masuk Masjidil Haram, semerbak. Dia bawa benda ni, bawa jalan-jalan. Lekat ke tubuh. Lekat lagi lama. Boleh? Lama duk cari. Kat Maiden ada. Kat Maiden banyak cari. Kat Maiden, KL banyak. Nombor 38. Kalau boleh, biasakan amalkan zikir Asma'ul Husna. Biasakan amalkan zikir Asma'ul Husna. Kalau boleh lah. Nombor 39, kalau boleh, paling kurang 1 biji untuk 1 hari kurma. Nak lagi orang yang telah disihir. Ataupun badan ni memang ada saka ke, dengan niat makanan sunnah. Kalau boleh, ajwa. InsyaAllah akan susah lah nak kena sihir tu. Makan garam bukit setiap pagi kalau boleh. Garam untuk menetralkan asid dalam badan. Kalau boleh makan sikit. Ustaz punya ni, makan sikit kalau boleh. Masa nak makan nasi tu kalau boleh. Dekat jari manis ni, kamu jilat sikit jari tu, ataupun letak sikit. Lepas tu letak garam-garam halus tu, garam mesin tu kan. Letak sikit, letak balik kat lidah. InsyaAllah. Sebelum makan nasi, insyaAllah kalau ada racun semua dia akan neutralize. Bahasa Inggeris tu, neutralize. Okey. Nombor 41. Baca doa untuk lembutkan hati suami isteri. Tiup kat ubun-ubun dan telinga. Doa apa nak baca tu ustaz? Banyak. Salah satunya yang tadilah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca selawat kau boleh. Bukan nak sihir, bukan nak sihir suami, bukan nak bagi tunduk isteri tu. Tak. Nak bagi lembut kat sini bukan jadi pondan. Lembut kat sini adalah mudah untuk bertoleransi, boleh untuk dengar nasihat tu mudah, bukan saling untuk bertengkak kata, bukan saling berlawan-lawan. Boleh? Lama tak tengok ustaz gelak. Baca doa. Okey dah. Nombor 42. Baca 3 kali surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebelum nak tidur. 3 kali ayatul kursi sebaiknya. Kalau boleh 7 kali lagi padu. Kalau malas 1 kali. Paling malas pasang radio terus. Bagi radio je baca. Tapi kalau boleh baca sendiri. 3 kali surah Qul Huwallah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maknanya sini 3 dan 9 kali lah. Dan baca 3 kali ayatul kursi, kalau boleh 7 kali. Faham tu? Nombor 43, baca Bismillah 5. Macam mana Bismillah 5 tu ustaz? Meh ustaz tunjuk. Kita baca sama-sama. Mana Bismillah 5? Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi. Bismillahimu'afi. Bismillahillazi
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Tu dia. Yang tak sempat screenshot lah. Okey, Ustaz bilang sampai 3 je. 1, 2, 3. Dah siap. Okey, nombor ke-44. Selawat Nabi 3 kali pada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika nak ambil daun pada waktu malam. Okey, ni adalah tips dia sebenarnya. Kalau kamu nak ambil daun ke, ingat setiap hidupan tu ada duta dia, ada penjaga dia. Di lautan Nabi Khidir alaihissalam. Tumbuh-tumbuhan Nabi Ilyas alaihissalam. Daun-daun Nabi, pokok-pokok. Okey, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi kalau untuk pokok-pokok herba ni Nabi Ilyas alaihissalam. Kalau api, Nabi apa? Ibrahim alaihissalam. Yang ni Ustaz tak ajar lah, ilmu macam ni Ustaz tak ajar. Ni semua ni cari sendirilah. Boleh. Cuma kalau boleh bagi salam ni sebagai penghormatan. Boleh. Assalamualaikum ya Sulaiman alaihissalam contoh. Boleh. Nombor 45, pasang lampu ketika tinggalkan rumah. Jangan biarkan gelap kalau boleh lah. Nak pergi bilik-bilik yang kosong. Gelap ni adalah tempat-tempat benda tu lah. Faham tu? Okey, nombor 46. Dah pukul 6 dah. Okey, nombor 46 menggunakan wangian badan berasaskan kalau boleh kayu gaharu ataupun kasturi. Sebab Rasulullah peluhnya berbau kasturi, syurga kasturi. Gaharu pun boleh, oud panggil. Okey, nombor yang terakhir. Nombor yang terakhir. Cuba teka apa dia yang terakhir. Nombor terakhir adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah. InsyaAllah. Semua tips yang atas tu kalau kamu tawakal sungguh-sungguh kepada Allah, InsyaAllah kamu akan sembuh. Syaratnya adalah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, ini adalah basic dan Ustaz terangkan lagi. Banyak dah dekat FB orang share benda ni. Kencing berdiri, jangan kencing berdiri lelaki. Nak lagi perempuan duduk, boleh. Okey, ada lagi soalan. Minyak wangi oud mut. Oud apa-apalah. Kalau dekat kami orang panggil oud Hal Habib. Tu dia. Tapi boleh tengok kat Shopee lah. Tak tahu ada lagi tak, lama tak tengok, tak jenguk. Kaifa haluka amboi. Semua dah bercakap Arab. Takallam bil lughah tu Arabiyyah. Ustaz jual lah buka. Tak boleh nak jual lah semua. Ustaz bukan untuk peraih Ustaz lah. Nak jual semua benda. Okey, itu sahaja untuk hari ni insyaAllah. So, dah pukul 6 Ustaz tutup live dengan bacaan. Nak baca apa kita? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum غفر الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها وذنوب والأثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا في جميع الحركات وسكنات الله وأنفاس كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة
ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي أنت وسيلتي قلت حيلتي أدركني duhai salamku serta salawat pergilah bertemu perindu umat nyatakan padanya rindu teramat dariku pendosa mengharap syafaat ya Rasulullah Allah ya Rafi'a syabdi rajiat fatayyaji ratal alami ya uhai naljud liwal karami Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah air mata menggambar rindu hatiku tetap rasa khawatir apakah kita akan terpisah saat dipilih ke jannah hamko bolana ya Rasulullah hamko bolana ya Habibullah sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala al-hasin habibillah tiap kali ku ingin makan kelaparan jarang sekali kekenyangan hingga saat dijemput Ar-Rahman
berjalan di jalanan, teringatkan ku batu Mekah. Salam kepada Rasulullah, salatullah, madad ya sayyidi Rasulillah, salatullah, jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, ala Yasin Habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.